Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinna Allah la yu'tid din illa liman yuhib, atau kama qala 'alaihi salatu wassalam. Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim, amma ba'd. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Rajutan Kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, Tuan Haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita, letakkan kita di tempat yang terbaik di rumah Allah, duduk di waktu yang baik, maghrib dan isyak. Sementara menunggu waktu isyak, kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang kita semua tahu, majlis maghfirah, majlis keampunan. Moga Allah SWT mengampunkan kita dan kedua orang tua kita juga yang telah mendahului kita. Dan tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, amalan duduk di antara maghrib dan isyak ni ialah amalan orang Madinah. Dalam hadis sahabat kita tengok, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bagi tahu menjadi kebiasaan orang Madinah, dia takkan balik di antara maghrib dan isyak. Jadi ayah-ayah ni nampak macam orang Putrajaya, tapi amal dia amal orang Madinah, masya-Allah. Ni Bilal beritahu, Bilal bin Rabah beritahu, masya-Allah. Amal orang Madinah ni dia takkan balik maghrib dan isyak. Jadi kalau lepas maghrib balik nak tengok berita perdana tu, belum dapat lagi amal orang Madinah. Tapi maghrib dan isyak tak pernah balik, ustaz. Alhamdulillah, saya 20 tahun dah tak pernah balik. Maghrib dan isyak saya niat iktikaf. Kalau ada ustaz ceramah saya duduk, kalau tak ada saya mengaji ataupun saya zikir. Tiap-tiap hari macam tu, masya-Allah. Ini amal orang Madinah, walaupun duduk kat Putrajaya. Dan tuan-tuan ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah, malam ni malam kedua daripada Rabiul Awal. Semalam malam pertama, malam ni dah malam kedua dah. Sekejap je masa, tuan-tuan. Rabiul Awal ni bulan yang dipanggil juga Rabiul Anwar, bulan yang bercahaya-cahaya kerana lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa Allah Taala lahirkan Nabi Rabiul Awal? Tidak dilahirkan pada bulan-bulan yang terkenal seperti Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi Nabi dilahirkan pada bulan yang tak terkenal. Bukan saja tak disebut dalam Quran, bahkan kata ulama tak disebut di bibir-bibir masyarakat Arab. Orang Arab pun tak popular Rabiul Awal ni. Ulama mengatakan bahawa Allah Ta'ala lahirkan Nabi pada bulan Rabiul Awal dan tidak pada bulan yang terkenal, kerana Allah tidak mahu Nabi itu dikaitkan menumpang kemuliaan bulan-bulan tertentu. Seandainya Nabi lahir Ramadan, maka mungkin kita akan kata mulianya Nabi. Kenapa mulia? Lahir Ramadan. Allah tidak mahu. Kalau kita iyalah kan, anak kita ke cucu ke lahir Ramadan, untungnya awak, cucu awak lahir Ramadan, subhanallah, nama pun Muhammad Ramadan, ataupun meninggal Ramadan. Ya Allah, untungnya meninggal bulan Ramadan, masya-Allah. Walaupun meninggal tu kat bazar Ramadan tengah pilih donat, tapi sebabkan Ramadan dia meninggal, punyalah beruntungnya, tuan-tuan. Sebab kita memang tidak mulia dan kita menumpang kemuliaan, keberkahan daripada bulan yang mulia. Akan tetapi Nabi tidak. Nabi tidak. Maka Allah lahirkan Nabi pada bulan yang tak terkenal seperti Rabiul Awal. Maka hingga ke hari ini orang berkata, mulianya Rabiul Awal. Kenapa Rabiul Awal mulia? Kerana Nabi lahir Rabiul Awal. Rabiul Awal lah yang tumpang kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Bahkan para muhibbin, para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk Rabiul Awal lagi rasa dah berdebar dah, masya-Allah. Malam tadi dihabiskan masa dengan selawat, dengan kecintaan kepada Nabi, membaca sirah-sirah Nabi daripada semalam dah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di Facebook tu, ustaz-ustaz yang buat daurah-daurah kitab pengajian sirah ni ataupun Syamil Muhammadiyah, daripada semalam dah mula dah. Sampai bila? 12 Rabiul Awal. Dia adakan pengajian.
Jadi sebab itu kita ambillah peluang, insya-Allah. Dan salah satu pengajian yang perlu kita buat dalam Rabiul Awal ni, pengajian kitab yang kita tengah buat ni, iaitu kitab adab. Kerana kitab ini menceritakan tentang perilaku adab-adab yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar kehidupan kita bertepatan dengan cara Nabi. Kerana baginda sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang hidupkan sunnah baginda ini ialah orang yang cinta pada Nabi. Jadi tuan-tuan, cinta pada Nabi ni bukan hanya sekadar bagi tahu orang saya cinta Nabi saya. Bukan hanya sekadar kita bernasyid bagi tahu tentang kita cinta Nabi. Bahkan zahirkan cinta Nabi itu, kata baginda sendiri, dengan ihya sunnah, hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Kalau ayah-ayah kita tak dapat nak tambah sunnah tiap-tiap hari, satu sunnah bertambah dalam hidup kita, paling kurang seminggu sekali. Tak boleh sebulan sekali bertambah satu sunnah. Cuba tengok apa yang sunnah tak buat. Tak boleh seminggu, sebulan sekali, setahun sekali. Bila? Rabiul Awal. Masuk Rabiul Awal bertambah satu sunnah. Sunnah Nabi ni banyak tuan-tuan. Daripada segi surah ni apa? Luaran Nabi, daripada hujung rambut sampai hujung kaki Nabi. Daripada segi sirah, iaitu perilaku Nabi, daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur semula. Dan sarirah, fikir risau rungsai Nabi terhadap umat, risauan Nabi, tangisan Nabi terhadap umat, nak bawa manusia pada Allah. Ini sarirah. Jadi sunnah-sunnah Nabi ni banyak. Maka cuba kita tengok, kita renung. Bahkan yang kita belajar dalam kitab ni, kita tengok apa yang belum kita buat, kita niat untuk buat. Bahkan ada sunnah-sunnah yang senang tapi belum dibuat lagi sampai sekarang. Apa dia? Antaranya, sebelum tidur maafkan semua kesalahan orang. Kadang-kadang terlupa. Bangun dah sebut Allah tadi, sebelum tidur lupa nak maafkan semua kesalahan orang. Tu sunnah besar tu. Bahkan 3 hari berturut-turut Nabi jamin satu orang sahabat ahli syurga kerana sebelum tidur dimaafkan orang. Jadi ini sunnah-sunnah yang pada kita ringan tapi kita tertinggal nak buat. Jadi kita azam Rabiul Awal kita nak buat. Baik. Ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah, menyambung pengajian kita Kitabul Adab, membicarakan tentang sunnah-sunnah baginda, perilaku baginda dan juga pandangan-pandangan ulama dalam membentuk adab kehidupan kita. Kerana Islam ni adalah agama akhlak, agama adab. Orang tu pandai sekalipun, profesor, doktor, kan, profesor diraja sekalipun, tapi kalau tak ada adab, maka tak ada siapa pun akan pandang dia. Bahkan kalau dalam Melayu, lawan bagi perkataan adab ialah biadab. Jadi sebab itu kita tak nak jadi orang biadab, nak jadi orang yang beradab. Baik, kita pada pertemuan yang lepas kita berhenti pada tentang syarahan mengenai tentang adab ketika tidur, adab ketika ingin tidur. Baik, kita sambung. Seterusnya, sebelum tidur maka dianjurkan untuk solat sunat witir terlebih dahulu. Hal ini jika tidak yakin akan bangun sebelum azan subuh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang takut tidak bangunnya ini untuk mendirikan solat pada akhir malam, maka solatlah witir di permulaan malam. Dan barang siapa yang yakin dapat bangun pada akhir malam, maka solatlah witir di akhir malam. Kerana sesungguhnya solat pada akhir malam disaksikan ini oleh para malaikat pembawa rahmat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, yang ni mengenai witir. Witir ni tuan-tuan dalam mazhab Hanafi hukum dia wajib. Dalam mazhab Hanafi sembahyang fardu 5. Dalam mazhab Hanafi ada satu lagi tambah sembahyang yang wajib, iaitu sembahyang witir. Sebab itu kalau tuan tengok orang Pakistan, biasanya lepas isyak dia akan selesaikan witir terus. Waktu saya belajar di Madinah, lepas sembahyang subuh orang bangun sembahyang sunat. Saya terkejut, satu hari pertama saya kata sembahyang sunat lepas subuh ada ke? Kotlah kita tak tahu, sebab kita baru hari pertama belajar. Dia kata kami mazhab Hanafi, kita qada witir. Malam tadi tidur tak sempat witir. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan, masya-Allah. Dalam mazhab kita tuan-tuan yang mula, sunat yang dituntut. Tapi banyak masyarakat kita faham witir ni bulan puasa je. Habis puasa bye-bye witir macam tarawih. Tahun depan kita jumpa ya witir. Masya-Allah. Ataupun kalau buat witir, buat yang 1 rakaat je. Yang 3 pun kita buat nanti Ramadan tahun depan kita buat 1 rakaat je kan. Baik, witir ni tuan-tuan paling banyak 11. Paling sikit walaupun pada pandangan kita 1, pada pandangan kita kan, paling banyak 11. Witir ni ganjil. Mestilah pada pandangan saya paling sikit 1, tapi pada pandangan ulama 3.
Emergency tak boleh buat dah, satu je boleh buat. Yang tu tak apa. Maksudnya dah tak larat dah ustaz. Saya hari ni penat betul. Kuliah habis 8 kitab hari ni. Habis kuliah ustaz tu saya sambung pula lepas isyak, tak laki dengan ustaz-ustaz lain. Dah tak larat dah ustaz. Satu witir je boleh buat. Tu lainlah. Tapi pandangan ulama yang terbaik paling sikit witir ni 3. Barulah dikira witir itu sempurna. Sama ada 3 straight ataupun 2-1. Masya-Allah. Baik. Mengenai witir ini tuan-tuan, berlaku perbezaan pandangan ulama dalam menyatakan nak buat witir bila. Ada pandangan yang berpegang pada hadis yang kita baca tadi, hadis sahih. Kalau rasa tak boleh bangun malam, maka buat lepas isyak. Ini penutup bagi malam. Kalau rasa boleh bangun malam, buat nanti malam nanti. Baik. Dan ini menjadi amalan para sahabat. Syaikhain, 2 orang syekh dalam kalangan para sahabat. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. 2 orang sahabat ni selalu berbeza pandangan ataupun amalan. Kenapa? Kerana jadi contoh pada kita. Sebab itu orang tanya kan, kenapa perlu adanya mazhab? Ikut Nabi teruslah. Abu Bakar dengan Umar pun berbeza pandangan. Abu Bakar dengan Umar berbeza pandangan. Sebab apa? Nak bagi tahu rahmatnya Nabi ni, pandangan Nabi ni banyak. Jadi Abu Bakar pegang hadis ni, Umar pegang hadis ni. Begitulah imam mazhab kita. Imam Syafi'i pegang hadis ni, Imam Hanafi pegang hadis ni, Imam Malik pegang hadis ni, Imam Ahmad bin Hanbal pegang hadis ni. Jadi Abu Bakar berpegang pada pandangan witir ni buat sebelum tidur. Umar berpegang pada pandangan witir ni buat malam. Dua-dua betul tak? Betul, hadis sahih dua-dua. Yang tak betul tak buat. Yang tu yang tak betul. Dua-dua betul. Abu Bakar sedekah senyap-senyap, Umar sedekah terang-terang. Dua-dua betul tak? Betul. Yang tak betulnya siapa? Kita yang bagi komen. Sedekah tu tunjuk kat orang, Allah terima ke tak tu? Kita tak sedekah, kita pula bagi komen kat orang. Yang ni tak betul. Sebab kita pula bagi pendapat yang mengatakan niat orang tu Allah Ta'ala je tahu. Kita pula bagi pendapat yang tak diterima kot, tunjuk-tunjuk. Allah je tahu. Umar bin Khattab bila ditanya, "Wahai Umar, kenapa engkau suka sedekah terang-terang?" Umar kata, supaya menjadi motivasi orang lain juga bersedekah. Barulah orang kaya lain kata, "Uish, aku ni harta lagi banyak pada Umar, patut akulah lagi patut bersedekah." Macam tu. Itu perbezaan pandangan. Jadi Abu Bakar radhiyallahu berpegang pada pandangan witir sebelum tidur. Baik. Adapun tuan-tuan, orang yang telah buat witir sebelum tidur tak perlu lagi buat witir pada waktu malam. Sebab kalau dalam Ramadan ada orang kita yang buat witir macam mana? Dia sembahyang witir dengan imam 3, nanti malam lepas tahajud dia buat 2 pula. Nak bagi ganjil jadi 5. Baik. Yang tu menyalahi hadis Nabi, hadis sahih. Nabi kata apa? La witran fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dah buat dengan imam, dah lah. Tak perlu buat malam lagi. Masya-Allah. Dan ada juga orang yang masya-Allah, masalah di tempat kita ni suka pakai pandangan sendiri. Dia tak pakai pandangan ulama. Pada pandangan saya yang ni lagi okey kot. Apa dia tuan-tuan? Ini banyak semua surau. Boleh kata semua surau tu tak akan jumpa. Imam sembahyang tarawih katalah 8 contoh. Dah lah 8 dah sembahyang, diskaun dah tu. Habis imam sembahyang 8, imam nak witir, bakat belah habis semua. Kenapa nak gimana ni? Kami witir kat rumah ustaz. Kalau witir dengan imam, nanti malam tahajud tak boleh witir. Sebab itu penting menuntut ilmu. Dalam hadis yang saya sebut, orang yang sembahyang witir, orang yang sembahyang tarawih bersama imam hatta yang sarif, sehingga imam selesai. Datuk Zulkifli Al-Bakri dalam fatwa dia ketika dia jadi mufti wilayah, dia telah syarah hadis ni. Dia kata apa? Sehingga imam selesai ini, hingga imam bangun daripada sejadah dia. Maksudnya kalau imam buat tarawih saja, tarawih je lah, balik ke rumah nanti buat witir, maka orang ni akan dapat kutibalahu ka ajru kamulan, dikira pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Masya-Allah, walaupun tidur. Tapi kalau imam tu buat sama witir, maka kena buat sampai habis witir. Dan witir dalam Ramadan sunnah berjemaah. Jadi orang yang balik lepas 8 ataupun lepas 20 dia balik, dia tak buat witir bersama imam, satu dia tinggalkan sunnah yang besar, sunnah witir berjemaah dalam Ramadan yang dibuat oleh seluruh dunia. Mekah, Madinah pun buat. Yang kedua,
dia tak akan dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam sebab dia tak sempurna tarawih bersama imam. Maka sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu rahmatullahi dikasihi Allah, semayanglah sampai habis dengan imam. Kalau imam buat witir sampai habis witir, baru kita bangun balik. Masya-Allah. Jangan kita pakai pandangan sendiri, kita kata, "Ustaz, saya bukan apa, nanti malam nanti tak boleh witir dah. Malam tinggal tahajud je." Sebab ada hadis. Bukan kita pandai-pandai. La witron fil lail, tak ada witir lagi dalam satu hari, dalam satu malam 2 witir tak ada. Baik. Jadi ilmu penting. Tapi banyak orang balik. Tuan-tuan boleh pesan nanti dekat anak-anak muda yang balik awal kan, masya-Allah. Balik awal tak sempat witir, rugi. Kerana kalau dia tak balik, dia dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Dan kalau malam tu dibangun pula pukul 2, pukul 3 pagi tahajud lagi, subhanallah, berlipat kali ganda. Bahkan pahala dalam Ramadan ni sunat diganda hingga kepala fardu. Maka sebab itu tuan-tuan, kita usaha untuk merebut ganjaran yang diberitakan oleh baginda Nabi SAW. Kerana itu termasuk dalam bab ihtisab fil amal, yakin dengan janji Allah. Baik. Jadi ayah-ayah, penting untuk buat witir. Maka sebab itu kita usahalah tuan-tuan, kalau kita sebelum ni tak jaga witir, mulai malam ni kita jaga witir. Tak dapat jadi macam amalan Umar, jadi macam Abu Bakar pun okey. Sebelum tidur buat witir siap-siap. Tak larat ustaz berdiri, duduk. Masya-Allah, punyalah senang. Tak larat berdiri, kita buat duduk. Supaya apa? Supaya kita dapat jaga witir. Dalam hadis qudsi disebutkan, antara tanda orang tu menuju kepada ahlullah, menjadi ahlullah, orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah, dia jaga witir dia. Masya-Allah. Jadi kita usaha jaga witir. Seterusnya, tidur di permulaan malam agar dapat melaksanakan solat-solat tahajud. Jadi sunnah, kata ulama, adalah tidur pada permulaan malam. Sebab itu setengah ulama dia tak suka orang datang ziarah dia lepas isyak. Ada setengah ulama macam tu. Tengah hari, time dia qailullah, ataupun lepas isyak. Sebab mereka, di kalangan mereka ada yang tidur awal untuk bangun malam awal. Ada satu orang ulama di Mekah, Syekh Zul Ihsan Al-Makki. Kalau lepas isyak je tuan-tuan, dia dekat wirid dekat masjid tu. Dia duduk Mekah, dekat satu tempat nama Nawariyah, Nusairah. Kalau kita pergi ziarah dia tu, lepas isyak tu tak adalah, tak ada bual-bual dah. Dia tu masuk bilik tidur. Sebab pukul 2 pagi dia bangun. Masya-Allah. Kita pula lain, kita suka borak-borak, pergi kedai mamak. Kan? Baru-baru ni kita keluar dakwah di Sweden, jumpa satu orang Melayu duduk di Gothenburg di Sweden. Pak Said nama dia, umur 73. Dia orang Singapura dululah, orang Singapura, tapi sekarang orang Sweden lah. Dia belayar masa umur dia 18. Dia naik kapal daripada Singapura sampai Sweden, tak balik dah. Dia duduk sana, kahwin pun kat sana. Dan dia kata, saya teringin nak duduk Malaysia, dia kata. Saya tanya sebab apa Pak Said? Kat Malaysia lepas maghrib ke lepas isyak ke boleh minum kopi, dia kata. Sebab di Sweden, di Skandinavia, lepas je pukul 7 bandar jadi bandar mati. Tak ada siapa, sebiji kereta pun tak nampak kat jalan. Susah nak jumpa. Kedai-kedai ni memang kosong lah. Kalau musim sejuk, pukul 5 petang dah tak ada orang dah. Jadi dia kata, saya tak ada kehidupan kat sini, dia cakap. Banyak masa kat masjid. Pak Said, dia ada kedai dekat mall dekat Sweden. Kita pergi ziarah dia. Baik, jadi tuan-tuan, masya-Allah, orang-orang soleh akan tidur awal. Kenapa? Itu ialah amalan yang dibuat oleh baginda. Diriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidur pada permulaan malam dan baginda menghidupkan akhir malamnya dengan cara bertahajud. Nabi tidur awal. Kita hari ni payah nak bangun tahajud sebab apa? Kita tidur lewat. Tidur pukul 2, pukul 3. Kalau mengaji tak apa, borak ataupun main WhatsApp ataupun tengok YouTube. Berapa ramai tuan-tuan orang dah kurang dah baca Quran disebabkan kena tipu dengan handphone. Dulu banyak khatam, satu hari boleh habiskan 2-3 juzuk. Tapi sebabkan handphone, kan, handphone ni apa yang telah menyebabkan dia rosak, akhirnya kurang baca Quran. Daripada 3 juzuk jadi sejuzuk je. Yang baca sejuzuk jadi 2 line je baca. Masya-Allah. Sebab apa? Handphone ni dia lalaikan kita. Ada Facebook pula, ada macam-macam kan.
pada asalnya nak tengok kuliah. Sedap pula cerita ni. Habis Ustaz Wadi Anwar pun kita tak tengok. Mula-mula nak buka tu, nak Ustaz Wadi Anwar ni lagi ni, ataupun Syekh Zainul Asri ni, dan nak tekan lah, keluar pula, ni macam best pula movie ni. Habis. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, baginda Nabi tidur awal kerana nak bangun awal malam. Baik. Seterusnya dianjurkan sebelum tidur untuk memadamkan api. Ni kitab lama kan. Dia pakai api lah tuan-tuan. Kita lampu. Masya-Allah. Dulu orang pakai api kan. Kalau tuan-tuan pergi negara-negara seperti di Sudan, di Yaman masih lagi pakai api. Di Pakistan, setengah-setengah tempat di Afrika masih lagi pakai api. Masya-Allah. Budak-budak yang lapis-lapis bawah-bawah saya mungkin tak sempat. Saya sempat lagi, alhamdulillah, pakai api kan, bau minyak tanah rumah, masya-Allah. Baik. Memadamkan api ataupun lampu. Masya-Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Janganlah kalian membiarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian akan tidur. Hadis sahih kan? Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, daripada hadis ni lah ulama ambil syarah juga. Bukan saja api yang macam kat rumah kita dulu-dulu masa kat kampung tu, api tu kan, api pelita tu. Bukan tu saja. Bahkan ulama kata lampu ni pun tutup. Nanti tengok sebentar kita akan jumpa. Dia ada keburukannya tidur buka lampu. Tapi tuan-tuan yang mulia, ada juga orang yang tak boleh tidur kalau gelap sangat. Orang anxiety ni kan. Dia risau, saya tak boleh lah tidur gelap-gelap ni, saya risau, saya takut. Masya-Allah. Tapi sebenarnya dalam hadis disebutkan kalau kita pakai api yang bakar tu, kalau ikut pada zahir hadis, kita padamkan api tu, takut menjadi asbab rumah kita terbakar. Seterusnya, sebelum tidur dianjurkan untuk menutup bejana. Bejana ni macam mangkuk lah, cawan, bejana. Gelas yang terbuka, tutup. Terdapat dalam hadis. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan Imam Muslim. Tutuplah bejana, juga lubang-lubang air. Kerana sesungguhnya pada satu malam dalam setahun, Allah SWT menurunkan penyakit di dalamnya. Dan tidak berlalu pada bejana tersebut tanpa penutup kecuali penyakit tersebut turun ke dalamnya. Sebab tu orang tua-tua kita kalau makan tak ada tutup, dia tak nak dah. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Penting kita tutup bekas-bekas air kat dapur tu. Tapi sekarang ni canggih lah sikit kan. Payah nak jumpa bekas-bekas tak ada tutup. Kebanyakannya semua bertutup. Masya-Allah. Baik, tadi dalam bab memadamkan lampu di rumah. Ni dalam kaedah moden. Mengikut kajian ahli perubatan moden. Kenapa kena tutup lampu? Tubuh akan menghasilkan hormon melatonin, dia kata, sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit. Kalau kita tidur tutup lampu, maka tubuh kita ni akan menghasilkan hormon melatonin yang akan menjadi tubuh kita akan jadi kebal. Maksudnya bukan kebal macam orang ilmu hitam tu. Dia mesti kuatlah tubuh kita, sihatlah orang tidur tutup lampu ni. Yang kedua, kata kajian doktor, lebih cepat terlelap. Betul. Kalau tutup lampu cepat terlelap, kalau tak termenung tengok lampu. Kan? Sehingga akan menjadikan tubuh lebih segar. Kalau orang tidur buka lampu, dia tak segar orang yang tidur tutup lampu. Seterusnya, yang ketiga, kajian doktor mengatakan orang yang tidur tutup lampu ni akan mengurangi lemak yang terdapat dalam tubuh dan menghindarkan terjadinya risiko obesiti. Masya-Allah. Tapi saya banyak lemak kan ni. Yang keempat, meningkatkan kinerja otak. Ini saya tak faham. Sehingga dapat mengurangkan saat masuk usia lanjut. Maksudnya dia akan menyebabkan otak kita bergerak, susah nak nyanyuk. Ni maksud dia. Kalau kita tidur tutup lampu ni, orang tidur tutup lampu ni, dia susah sikit nak nyanyuk sebab dia betul-betul ambil peluang malam tu untuk rehat. Kalau tak sebut dalam Quran, wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian kamu untuk istirahat. Sebab itu orang yang kerja shift malam ni kadang-kadang dia pening sikit. Ni bukan saya cakap tuan, ulama cakap. Allah beritahu dalam Quran,
wa ja'alna an-nahara ma'asha, Allah jadikan siang ni untuk kerja. Wa ja'alna al-laila libasa, malam ni untuk rehat. Tiba-tiba kena shift malam, siang tidur. Biasa orang macam ni dia lain sikit. Kadang kita borang dia lambat sikit dia tangkap. Biasa kawan-kawan saya yang kerja kedai tom yam lah, malam kerja sampai pukul 3 pagi, siang tidur, telefon janganlah, memang tak angkat, memang dia tidur kedai tom yam kan, kawan-kawan kerja tom yam. Cakap dengan dia kadang lambat sikit baru masuk, dah tiun dia lagi. Allah beritahu wa ja'alna an-nahara ma'asha, siang kerja, wa ja'alna al-laila libasa, malam tidur. Baik. Selain itu, orang yang tidur dengan tutup lampu akan menghilangkan stres, tekanan. Ini kajian doktor. Kerana saat seorang berada dalam keadaan ruangan yang gelap, maka secara automatik fikirannya menjadi lebih tenang. Yang terakhir ni macam kelakar sikit. Doktor kata, kenapa kena tutup lampu? Kebaikan dia ialah menjimatkan listrik. Jimat elektrik. Tuan-tuan, ni doktor yang cakap. Dia syarah dalam kisah tadi tu. Ni kitab ni dia ambil syarahan-syarahan daripada pandangan kajian ulama contemporary dan juga mengkaji perubatan. Baik. Seterusnya, sebelum tidur mengunci pintu. Ni kadang kita lupa. Punya balik tadi kalut sangat, ataupun bawa balik Giant ke, bawa balik Maiden ke, kunci dekat pintu pagar. Esok nak kerja, ya Allah, dekat pintu pagar kunci. Selalu tu kadang-kadang. Ataupun dekat kunci kereta tertinggal kat kereta. Tu pun kadang berlaku. Sebab apa? Mungkin kita tak tahan waktu tu nak terbuang yang kecil sangat, ataupun letih sangat angkat-angkat barang, terlupa, masya-Allah. Tapi alhamdulillah Allah pelihara rumah kita tak dimasuki siapa-siapa kan. Jadi dalam hadis disebutkan, hadis sahih Imam Bukhari. Ni hadis sahih banyak ni tuan. Jika salah seorang dari kalian akan tidur, maka matikanlah lampu-lampu dan tutuplah, ini kuncilah pintu-pintu rumah. Masya-Allah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Masya-Allah. Tutup lampu dan juga tutup pintu, Nabi pesan. Merapikan tempat tidur sebelum tidur, kerana dikhawatirkan terdapat barang ataupun haiwan yang mengganggunya. Hadis sahih Imam Bukhari. Jika salah seorang dari kalian akan tidur di katilnya, maka bersihkanlah selimutnya dengan hujung sarungnya, ini bajunya, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang dia tinggalkan. Ini maksudnya dia khawatirkan terdapat haiwan yang masuk setelah dia memakainya. Hadis sahih Imam Bukhari. Baik. Ulama syarah tentang ni, ulama beritahu ini tentang bab mengibas tempat tidur. Kalau kita nak tidur, ayah-ayah, kita pergi kat katil kita tu, tilam kita tu, kita kibas tempat tidur kita. Kalau dalam riwayat yang sebut, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya melainkan dengan kuasa Allah. Kita kibas 3 kali kita buat. Itu kalau tidur kat rumah. Kalau tidur dekat masjid surau pun sama juga. Sebelum bentang alas tidur, sebelum kita bentang bedding, sleeping bag kita, Toto ke Narita ke, beli kat rantau panjang ataupun padang besar, kibas dulu la haula wala quwwata illa billahil azim 3 kali, baru letak. Ulama kata kalau dia jin ke siapa-siapa duduk kat situ, dia akan pergi. Ataupun sel-sel mati. Kajian sains kata bila kita tidur, ada sel-sel mati keluar daripada tubuh kita. Kalau kita tak kibas, kita tidur balik ke situ, itu menjadi asbab kita kena penyakit. Maka sebab itu kena kibas sebelum kita tidur. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Tadi hadis kita baca sebelum tu tentang tutup pintu. Dan terdapat juga tuan-tuan hadis tentang tutup pintu dan tingkap ini, kan, ketika waktu senja. Kalau tuan-tuan ingat, dulu-dulu lah, sekarang ni kurang sikit. Dulu-dulu kalau kat kampung, senja je kan, atuk ke nenek ke mak kita ke, masuk senja ni. Ni orang Melayu kan. Sekarang ni ada orang cakap apalah kan, ini zaman dulu boleh lah. Adalah hadis tuan-tuan. Kenapa? Kerana waktu tu memang syaitan sedang berkeliaran. Sebab itu dianjurkan untuk tutup. Masuk rumah tutup dulu, kan. Habis azan apa semua, baru boleh buka balik pintu. Ini yang dianjurkan kerana terdapat dalam hadis. Jadi kadang-kala betul orang tua-tua kita ni bukan saja-saja dia buat, tapi mereka belajar dengan ulama-ulama pondok dulu. Orang tua-tua dulu banyak mengaji, masya-Allah. Belajar dengan ulama-ulama pondok dulu. Maka sebab itu dia pesan dekat kita,
Walaupun hari ni kita rasa itu macam hanya nasihat-nasihat orang tua, tapi kadang-kadang nasihat-nasihat itu terdapat dalam hadis. Masya-Allah. Baik, seterusnya. Menutup aurat. Kan? Ada orang kata, Ustaz, ini kami kuarantin ni 14 hari ni Ustaz. Tak ada orang tengok Ustaz, kami tidur tak pakai baju Ustaz. Tak pakai apa-apa. Pakai selimut je. Tuan tidur kena tutup aurat. Sebab yang tak nampak orang, yang bukan orang nampak. Ni tuan-tuan. Jadi kita tidur tutup aurat. Meskipun tidur sendiri. Pun begitu, ada juga berlaku perbezaan pandangan ulama dalam menyatakan tentang tidur dalam keadaan tutup aurat ni. Masya-Allah. Ada orang tanya, Ustaz, kalau nak bersama dengan isteri macam mana? Maka kata ulama, ada kaedah dia, ada adab dia. Tutup dengan selimut, macam kaedah dia kan. Bukan buka terus semua. Itu adab. Islam ni lah agama adab, masya-Allah. Baik. Kerana manusia sepatutnya harus lebih malu terhadap Allah daripada malu terhadap manusia, dan juga agar auratnya tidak terlihat oleh para malaikat dan kaum jin. Sebab itu tuan-tuan perlu hafal juga doa nak buka baju. Buka baju, buka kain nak tukar kan. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Pendek je ayat-ayat boleh amal ni. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Siapa baca doa ni waktu nak buka pakaian, Allah Ta'ala tutup pandangan makhluk lain daripada melihat apa yang dia sedang buat. Masya Allah. Makhluk lain tak nampak kita tukar pakaian dan sebagainya. Ini pesan kat orang rumah, kat anak-anak. Lagi-lagi kalau anak ada anak perempuan, kadang bengkak kat peha, bengkak kat lutut. Sebab tukar pakaian, tak ada siapa tengok ni, dia pun terus buka. Masya Allah. Sebab itu kena baca doa, kena tahu adab-adab. Masya Allah. Baik. Berdasarkan hadis dari Imam Abu Daud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Daud, wahai Rasulullah, ada sahabat tanya, apa yang harus kami jaga dari aurat kami? Maka ini Rasulullah SAW bersabda, jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu dan hambamu. Maka aku berkata lagi, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau ini seandainya aurat kami terlihat di antara sesama lelaki? Laki-laki orang kata, alah apa yang awak ada, saya pun ada. Kat asrama kan macam tu. Kalau orang duduk asrama dia tahu lah. Tapi sahabat tanya. Maka Rasulullah bersabda, jika kamu mampu, maka usahakanlah agar auratmu tidak terlihat oleh sesiapa pun. Jaga aurat ni tuan-tuan. Kita belajar daripada dulu, di antara pusat dan lutut. Itu kita kena jagalah. Maksudnya, Ustaz, kalau saya tidur pakai seluar setem, tutup pusat lutut, boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau dalam aircon, besok sejuk lah kan. Lebih baik pakai baju, takut ada serangga dan sebagainya. Itu lebih baik lah. Tapi kalau nak pakai macam tu, tak ada masalah. Yang penting tutup aurat. Itu yang terbaik. Kita pergi keluar dakwah di Uzbekistan, tuan. Ada tempat pendalaman yang kita pergi. Jadi kita ajak orang kampung datang untuk keluar dakwah sekali. Jadi antara tabiat setengah-setengah orang di Uzbekistan, orang muda lah, dia tidur pakai seluar pendek. Seluar pendek betul. Kalau orang kampung saya panggil seluar katok. Macam boxer. Dia tidur macam tu. Baju tak pakai, seluar tak pakai, pakai boxer je tidur. Saya kata dahsyat dia orang ni. Jadi kita yang dahsyatnya nak kejut subuh tu. Nak kejut dia subuh tu, Allah, pakai macam ni pula kan. Kita pula kena selimutkan dia baru kejut. Kan, insya-Allah. Betul, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang mengenai tentang adab tidur ini. Moga-moga Rabiul Awal yang datang ni tuan-tuan, apa-apa yang kita belajar malam ni walaupun tak banyak, yang paling penting ialah kita dapat amalkan. Dan kita niat untuk sampaikan pada teman-teman yang lain. Kata ulama, ilmu ni ialah maklumat. Kita usaha bagaimana dia jadi ma'mulat. Ma'mulat ni apa? Amalan. Daripada maklumat kepada ma'mulat. Wallahu alam. Tangguh dan ketua Rasulullah.